Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada malam ini untuk membincangkan topik yang akan kita bincang bersama panel-panel jemputan semua yang hebat-hebat belaka. Semua handsome ni, abang-abang kita ni. Jadi, terlebih dulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Yassin bin Ilyas, nombor matrik 266134. Kini bertugas di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. Dengan ini selaku pengerusi ataupun moderator perbincangan pada malam ini. Tapi saya tidak kesorangan, saya menjemput 4 panel yang gagah perkasa, abang-abang handsome ni, untuk bersama dengan saya dalam perbincangan pada malam ini. Jadi terlebih dulu saya ingin memperkenalkan barisan panel-panel sebelum kita mulakan perbincangan ini. Panel pertama, saya mengenali beliau sebagai nama Encik Hafiz. Jadi sebagai panel pertama, saya minta Encik Hafiz boleh memperkenalkan diri dahulu. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz bin Zakaria, nombor matrik 266007. Dan sekarang saya bertugas di Ibu Pejabat Polis IPD Kuantan di bahagian pengurusan sehingga sekarang. Dan sekian, itu sajalah sedikit tentang diri saya. Assalamualaikum. Okey, terima kasih pada panel yang pertama, Encik Hafiz. Saya menjemput panel kedua, iaitu yang saya kenal Encik Firdaus. Mohon memperkenalkan panel kedua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama diberi Muhammad Firdaus bin Muhammad Fazil. Boleh panggil saya Daus. Saya berkhidmat di Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang. Sebelum ini saya berkhidmat di Jabatan Veterina Negeri Pahang dan telah berkhidmat di JKR selama 3 tahun. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua Encik Firdaus. Kita berterusan kepada memperkenalkan diri Encik Hassan pada panel ketiga. Mohon Encik Hassan memperkenalkan diri. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hassan bin Amran dan nombor matrik saya 266949. Saya bekerja sebagai anggota polis di daerah Kuantan dan saya lama tak jumpa kawan saya, Tuan Moderator Encik Yassin. Terima kasih Encik Yassin, terima kasih. Yalah, kita maklum kan, Kuantan sekarang ni dalam PKPD, jadi kita buat perbincangan selalu dalam forum ni lah. Okey, kita kembali. Ya, betul. Terima kasih Encik Hassan. Kita panel terakhir yang handsome ni, kita minta Encik panel keempat ni untuk memperkenalkan diri dia. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Terima kasih juga pada Tuan Moderator kita, Encik Yassin. Okey, nama saya Nik Muhammad Safwan bin Ahmad, asal Kelantan Darul Naim. Okey, sekarang bertugas di Stor Bangkit Berpusat Indra Mahkota. Okey, nombor matrik saya 266152. Itu sajalah tentang diri saya. Okey, seterusnya. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada panel keempat Encik ni. Kita berterusan kepada topik perbincangan forum kita pada malam ini. Mungkin tuan-tuan tidak tahu apa isu yang akan saya ketengahkan. Jadi tajuk untuk malam ni adalah berkisar tentang globalisasi dan teknologi maklumat terhadap pengurusan Jabatan Pengangkutan Jalan. Mana kita sedia maklum, zaman kegemilangan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah mewujudkan Cyberjaya. Jadi itu sebagai pintu masuk utama negara kita untuk mengetahui lebih luas apa itu teknologi maklumat.
Jadi dengan Ya, ya. dengan berkisarnya teknologi yang sedia ada ini, saya ingin mengupas apa itu globalisasi dan teknologi maklumat ini oleh pakar kita, panel yang kedua, Encik Firdaus. Saya ingin bertanya tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan globalisasi dan teknologi maklumat ini. Mohon Encik Firdaus huraikan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Janganlah panggil saya pakar. Saya hanya berkongsi sedikit ilmu yang saya ada ini untuk semua. Okey, kalau menurut seorang ahli falsafah iaitu Waters pada tahun 1995, globalisasi ini merupakan satu proses di peringkat global yang meliputi pelbagai dimensi seperti ekonomi, politik, budaya dan ideologi. Proses ini dia mengambil masa mengikut peredaran zaman pada satu-satu ketika. Tapi menurut Ishaq Syari pada tahun 2000, globalisasi dijadikan satu konsep penting yang dapat membantu kita untuk memahami transformasi masyarakat dunia dengan menarik perhatian kita kepada perubahan asas yang meliputi aspek ekonomi, politik, ideologi dan budaya serta globalisasi itu. Maksudnya dia tidak jauh berbeza walaupun pada tahun 95 dengan tahun 2000 penjelasannya masih sama. Dalam konsep yang sama cuma ada tambah beberapa input sahaja. Manakala teknologi maklumat pula merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menyebarkan, memindah dan memaparkan maklumat kepada orang lain melalui pelbagai medium di atas talian. Seperti yang kita tahu pada zaman sekarang ini, semuanya hanya di hujung jari. Ya, betul. Apa sebarang info yang kita nak, semua di hujung jari. Dengan adanya pautan internet, sekarang ni pun surat khabar pun kita dah tak guna. Di samping sekarang ni kita pula tengah menghadapi pandemik COVID-19. Dengan cara teknologi inilah mampu untuk kita menyampaikan segala-gala input kepada rakyat kita. Terima kasih atas penjelasan Encik Muhammad Firdaus tadi. Saya ingin mencelah kepada panel keempat, Encik Ni. Mungkin Encik Ni boleh memberi pendekatan berkaitan teori yang berkaitan melalui hubungan manusia di dalam era globalisasi kepada agensi awam dan teori yang mampu memberi kesan terbaik kepada organisasi sebagai satu medium sistem penyampaian kepada masyarakat. Mohon Cik dijelaskan. Okey, terima kasih Tuan Moderator, Cik Yasin di atas soalan yang ditanyakan tadi. Okey, apa yang kita boleh huraikan di sini? Apa yang boleh kita klasifikasikan di sini berkaitan dengan teori adalah teori hubungan manusia. Dalam pentadbiran pada hari ini diperkemaskan lagi dan dikenali sebagai konsep sumber manusia. Okey, yang bertujuan di mana mempertingkatkan lagi kepuasan dan semangat organisasi tersebut. Okey, kepentingan hubungan sesama manusia ataupun sumber manusia melalui teori ini adalah untuk mengevolusi individu tersebut. Okey, di mana sebuah masyarakat dan menjadikan sesuatu lebih harmoni dan juga lebih kepada kemajuan. Okey. Teori sebagai contohnya, kita bagikan teori X dan Y yang mana telah dilahirkan oleh Douglas McGregor. Okey. Di mana teori X dan Y ini adalah kita boleh nyatakan, okey, X tu kita bagi kepada individu X yang mana individu tersebut mempunyai perangai ataupun jenis-jenis yang negatif dalam kehidupannya. Dan Y pula merujuk kepada individu yang mempunyai perangai ataupun kelakuan yang positif. Di mana di sini kita boleh menggunakan teori X dan Y di dalam jabatan pengangkutan jalan, di mana individu yang bersikap X ni kita boleh bimbing, kita boleh asuh, kita boleh take note dia agar ia berkelakuan dan bekerja dengan semangat yang jitu di dalam sesuatu tugasan yang diberi. Okey, di mana teori Y ataupun individu yang bersikap Y pula perlu mengamalkan setiap
kerja dengan baik dan terus berubah dari semasa ke semasa untuk bernambah baik lagi Jabatan Pengangkutan Jalan terutamanya. Okey, di situ juga jikalau seorang itu bersikap dalam teori Y, maka kita boleh bagi penghargaan kepada dia untuk memberi lebih kepada semangat kepada dia. Seperti anugerah perkhidmatan cemerlang ke, APC ke, kita bagi semangat kepada dia. Okey. Itu memberi impact kepada Satu langkah yang pengurusan baik. organisasi lah. Iyalah. Terima kasih kepada Encik Nick atas penjelasan tadi. Saya ada sikit isu yang ingin saya bertanya kepada Encik Hassan sebagai panel ketiga. Okey, Encik Hassan. Saya bertanya, di dalam pengurusan JPJ, misalnya, dia ada mempelbagaikan cara kerja kepada kaki tangan mereka dengan menggunakan era teknologi maklumat ni. Apakah saranan Encik Hassan berkaitan teori yang Encik ni bincangkan tadi menjurus kepada aplikasi pengurusan JPJ, lantas memberi pengurusan yang cekap, adil serta mewujudkan revolusi industri 4.0 terutamanya dalam bidang pengurusan JPJ. Mohon penjelasan daripada Encik Hassan. Okey. Terima kasih Tuan pengerusi majlis. Revolusi ni dia memperlihatkan kaedah tradisional yang diamalkan sebelum ini telah diambil oleh satu sistem yang mudah, cepat dan memudahkan sama ada di pihak JPJ ataupun orang awam. Jadi kita tak perlulah nak beratur kat JPJ, tak perlulah nak kalau kita sekarang ni musim COVID, jadi benda tu boleh buat melalui online. Jadi tak perlulah kita nak sampai pergi ke JPJ sana nak buat insurans ke ataupun roadtax. Terima kasih. Maksudnya di sini pengurusan JPJ berada di satu tahap yang kita jangka kualiti dia ke arah memberi penyampaian terbaik kepada kemudahan masyarakat. Okey, terima kasih Encik Hassan atas penjelasan tadi. Saya berbalik pada isu globalisasi dan teknologi maklumat ni. Saya ingin bertanya kepada panel pertama, Encik Hafiz. Encik Hafiz masih di talian? Ya, saya ada. Okey, sebab nampak keras dari tadi kan. Pada Encik Hafiz, ada tak Encik Hafiz boleh jelaskan isu-isu yang berbangkit berkaitan globalisasi dan teknologi maklumat yang sedang hangat kita berkatakan ni memberi impak di kacamata masyarakat berkaitan isu. Contohnya isu kat sini yang pertamanya melalui revolusi industri. Apa isu yang berbangkit? Yang keduanya berkaitan pengurusan JPJ. Jadi saya minta Encik Hafiz mengetengahkan isu-isu yang berbangkit antara dua perkara ini, melalui revolusi industri serta melalui pengurusan JPJ sendiri. Okey, Encik Hafiz boleh penjelaskan apa yang saya persoalkan tadi. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Moderator. So saya nampak sini isu di peringkat JPJ, saya tak nampak isu ni rasanya menyusahkan ke merumitkan, tak ada. Sebab JPJ sentiasa terus maju ke hadapan untuk terus optimalkan penggunaan otak manusia tu, fungsi otak tu. Merupakan sumber manusia. Maksudnya dengan adanya globalisasi ni counter dikurangkan dan perlu menggunakan aplikasi. Semua atas talian, penggunaan atas talian. Contoh macam MySikat lah kan, semua atas talian, pembayaran saman, untuk bidang nombor plate, semua, everything proses JPJ boleh dilakukan dalam. Akan tetapi dari masyarakat, setengah masyarakat, contohnya kepada warga emas lah. Warga emas ni kita perlu memberi pendedahan yang lebih supaya warga emas ni dapat memanfaatkan sistem yang untuk revolusi ayat 4.0 ni. Dan adakah warga emas ni dia lebih suka pergi ke kaunter
tak, orang kata pergi dan bayar cash. So sekarang ni JPJ tak ada situasi pandemik ni, JPJ memang tak terima kaunter pembayaran tunai, semua cashless. So JPJ ni tidak ketinggalan lah dengan revolusi 4.0 ni. Memang maju terus dan maju ke hadapan lah. Oh, maksudnya di sini kita faham aplikasi teknologi maklumat ni di dalam pengurusan JPJ yang pastinya setiap individu ataupun isi rumah perlu ada talian internet. Ya, perlu. Untuk Zaman sekarang kita untuk berurusan dengan pelbagai agensi ataupun badan-badan berkaitan lah. Jadi saya bersetuju. Zaman kita sekarang ni revolusi 4.0 memang semua atas talian sebab kita ni lebih kepada zaman teknologi robot lah. Ya, betul. Saya bersetuju dengan semua pandangan panel-panel. Kita dapat simpulkan sebelum berakhirnya forum perbincangan kita berkaitan globalisasi dan teknologi maklumat Jabatan Pengurusan Jalan ini. Jadi saya ingin mohon Cik Firdaus memberi kesimpulan tentang idea dan buah fikiran yang dapat kita kongsi bersama sebelum kita mengakhiri forum perbincangan ini. Bagi masyarakat di luar sana jelas dan faham topik forum yang kita bincangkan pada hari ini. Silakan Cik Daus untuk memberi kesimpulan perbincangan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Seperti yang tahu, perbincangan kita pada malam ini lebih kepada revolusi industri yang pada masa kita tahu revolusi industri kita telah beralih daripada 4 fasa. Daripada tahun 17, tahun 1700, 1800, 1990 dan yang terkini yang mana lebih kepada robotik. So jadi kita boleh cakap kan, bila teknologi ni semakin canggih, kita harus mengejar teknologi tu. Maksudnya kita kena bergerak seiring. Termasuk tidak kira lah umur macam mana pun. Mana kalau kata di peringkat jabatan sekalipun, orang yang nak pencen pun kena belajar teknologi ni. Sebab sekarang ni perlu ambil tahu lah. Perlu ambil tahu sebab kita sekarang ni bekerja di dalam teknologi. Maksudnya setiap kaki tangan kerajaan di agensi perlu ambil peranan pendekatan terbaik membantu antara setiap kaki tangan untuk bersama-sama menjaga organisasi terutamanya JPJ dalam memberi penyampaian hikmat kepada masyarakat. Terima kasih. Kita kena lebih proaktif lah. Okey, terima kasih kepada semua panel. Makanya berakhirlah forum perbincangan kita berkaitan globalisasi dan sistem teknologi maklumat yang menjurus kepada pengurusan agensi kerajaan iaitu JPJ pada malam ini. Terima kasih kepada semua panel di atas perbincangan ini. Diharap perbincangan ini dapat memberi pendekatan terbaik ataupun nilai kepada pengetahuan pendengar-pendengar di luar sana. Sekian sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan semua terima kasih. Terima kasih kepada semua panel dan kita akan berjumpa lagi pada forum yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Moderator, boleh saya tanya tak? Ya. Adakah kita punya forum ni secara langsung di media ataupun macam mana? Kita berterusan di live. Kalau nak tengok ulangan, kita akan bersiaran di channel YouTube. Saya akan bagi link nanti di channel YouTube. Terima kasih Encik Hassan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.